Syam Jalil menuduh kerajaan Malaysia telah menggunakan duit KWSP tuan-tuan menggunakan duit KWSP untuk menaikkan nilai ringgit. Bila ringgit jatuh, macam-macam yang diperkatakan oleh beliau, macam-macam yang dituduh oleh puak-puak Perikatan Nasional, dan bila ringgit kembali nak mengukuh ni pula, mereka membuat fitnah mengatakan bahawa kita menggunakan duit KWSP dan sebagainya, menggunakan aset KWSP dan sebagainya untuk membeli ringgit. Ini satu fitnah dan hari ini telah disahkan oleh saudara Siswa Politik kepada Dato' Seri Anwar di Kementerian Kewangan, saudara Kamil Munir, yang mengatakan bahawa tidak ada sebarang penggunaan duit ataupun aset KWSP yang telah pun digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit. Saya pun heran macam mana orang yang pernah bekerja dengan Dato' Seri Najib ni, yang mengaku dirinya pakar ekonomi, boleh mengeluarkan satu fitnah yang sedemikian rupa. Dia tahu kalau setakat nak membeli saham dan sebagainya, menggunakan sumber kewangan mereka untuk melabur dalam pembelian saham, contohnya macam pembelian saham Lebuhraya Utara Selatan yang dia punya timbal balas boleh membantu KWSP untuk meraih dividen yang lebih tinggi diberikan kepada pencarum-pencarum KWSP. Tetapi hakikat dan realitinya tidak ada penggunaan duit KWSP yang digunakan untuk mengukuhkan nilai ringgit dengan membeli ringgit seperti mana yang difitnah oleh saudara Syam Jalil. Untuk makluman tuan-tuan, sama jugalah dulu zaman Dato' Seri Najib, bila kejatuhan nilai ringgit penghujung 2016 kerana Trump menjanjikan akan menaikkan interest rate di Amerika, dia menang penghujung Disember 2016, mata wang kita jatuh dengan teruknya sekali. Tetapi pada Januari hinggalah pada Mei 2018, nilai ringgit mengukuh bukan kerana kita menggunakan duit KWSP dan sebagainya untuk membeli ringgit itu sendiri, tetapi lebih kepada bermulanya foreign direct investment masuk. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, Dato' Seri Anwar telah pergi ke banyak negara dan telah menyaksikan tanda tangan perjanjian Memorandum of Understanding dan sebagainya di antara pelabur-pelabur dengan syarikat-syarikat tempatan Malaysia di luar negara, baik di UAE, baru ni beliau di Jerman, begitu juga beliau berada di Melbourne sebelum tu, dan banyak negara tuan-tuan. Dan benda ni bukan sekelip mata terus masuk, saudara. Pelaburan ni dia makan masa, dan Alhamdulillah kalau kita lihat tahun ni je kita dah ada 329 bilion pelaburan yang telah diluluskan, dan ini sudah pasti tidak masuk serentak. Kalau masuk serentak tuan-tuan, sudah pastilah nilai ringgit akan mencanak naik, kerana bila mereka masuk mereka kena tukar kepada nilai ringgit, demand untuk ringgit akan meningkat dan ini akan mengukuhkan nilai ringgit. Tetapi kita lihat pengukuhan hari ini disebabkan foreign direct investment yang telah pun diusahakan oleh PMX, oleh Tengku Zafrul dan dibantu oleh Dato' Seri Muhammad Hassan, telah mula menampakkan kemasukan ke dalam negara kita, dan foreign direct investment ataupun pelaburan langsung asing ini yang telah membantu untuk mengukuhkan nilai ringgit, bukan seperti cerita dongeng yang diceritakan oleh Syam Jalil. Terima kasih Tuan Jadi Ketua. Saya akan menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Raub dan Yang Berhormat Marang, soalan nombor 64 secara bersekali. Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan Ahli Jemaah Menteri komited dan telah bersetuju secara prinsip bagi meminda Perlembagaan Persekutuan dan mengubal Akta Perkhidmatan Parlimen yang baru, antara lain bagi memberikan kuasa autonomi pentadbiran dan kewangan kepada Parlimen serta mewujudkan Majlis Perkhidmatan Parlimen bagi mengendalikan semua urusan pentadbiran Parlimen Malaysia di bawah skim perkhidmatan yang baru. Maknanya kerajaan tak ada halangan, bersetuju secara prinsip. Langkah reformasi ini adalah selaras dengan matlamat kerajaan ke arah memartabatkan doktrin pengasingan kuasa antara badan perundungan dengan badan eksekutif dan terus memperkasakan semangat perlembagaan dengan izin constitutionalism. Bagi merealisasikan usaha reformasi ini, beberapa sesi libat urus yang berkesan dengan izin meaningful engagement telah diadakan pada tahun 2023 dan pada tahun ini 2024, termasuk semua pihak yang di-Pertua Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Kementerian Kewangan MOF, Jabatan Peguam Negara AGC serta bahagian hal Hewan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri BAHYU bagi memuktamadkan ketetapan dasar berkenaan dalam perkara ini.
Jadi jawapan di sini memang dah 90% dah siap. Rang undang-undang pun dah siap. Hanya tunggu masa yang ditanya garis masa oleh Yang Berhormat Raub tadi. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Raub. Terima kasih jawapan daripada Menteri. Soalan tambahan saya adalah, ahli parlimen backbencher dan juga ahli parlimen pembangkang mempunyai sumber yang terhad untuk mengupah penyelidik parlimen yang berkualiti terbaik. Dalam rang undang-undang tersebut, adakah parlimen bersedia diperkasakan dengan memberi peruntukan elau pejabat dan pegawai kepada ahli parlimen backbencher dan juga pembangkang untuk mengupah penyelidik mereka sendiri dan bukan penyelidik yang disediakan oleh parlimen saja? Sekian. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Raub. Memang Yang Berhormat sebelum pilihan raya yang lepas saya di backbencher. Sebelum tu opposition bench. Sekejap atas bench. Memang kita nakkan parlimen bebas mempunyai kuasa sendiri menentukan hala tuju, kemudahan bukan saja speaker, SUDR, staf-staf parlimen, tetapi ahli-ahli parlimen kedua-dua belah pihak saja. Kita nakkan tengok itu berlaku dalam zaman kerajaan Madani. Itu sebab ni kerajaan Madani kami cakap kami buat. Yang saya harap kalau boleh lah speaker, kalau boleh saya pun dah bincang dengan Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat dengan Dewan Negara dengan Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni, kalau boleh lah kita nak supaya dapat kita buat pindaan ni sekali dengan pindaan kewarganegaraan yang nak dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Sebab nak dapat undi 148 tu ke atas. Tapi saya rasa perkhidmatan parlimen ni semua dalam dewan ni akan beri sokongan 222 undi. Saya yakin, confirm, sebab kemudahan pindaan ini, perlembagaan ini adalah kepada bukan saja rakyat di luar sana tetapi kepada kita semua sebagai ahli parlimen. Di sini Tuan Speaker, isu yang kita tahu kuasa ni pernah ada dalam negara kita tetapi telah ditarik pada tahun 1993. Ia ditarik kerana pada masa itu menganggap parlimen tidak boleh sangat bersuara, dan kita harap pada kali ini kuasa ini diberi balik supaya parlimen boleh bersuara dan sesiapa yang berada sebagai kerajaan mesti bertanggungjawab kepada rakyat melalui ahli parlimen mereka. Tak kisah menyokong kerajaan ataupun ahli parlimen pembangkang. Terima kasih Tuan Speaker. Baik, Yang Berhormat Tekan. Yang Berhormat Jurulun. Bismillahirrahmanirrahim. Menyentuh tentang Akta Majlis Perkhidmatan Parlimen, khususnya berkaitan dengan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, Perdana Menteri tidak pernah segan silu untuk menyatakan bahawa beliau hanya boleh meluluskan peruntukan itu jika ada perundingan. Adakah dengan RUU ini dibentangkan, kuasa tersebut dengan sendirinya akan terhapus? Yang kedua, adakah jaminan kerajaan bagi mewujudkan kuasa autonomi 100% kepada Dewan Yang Mulia ini, khususnya semua ahli parlimen, tanpa ada campur tangan pihak eksekutif dan tekanan politik, khususnya kepada ahli-ahli parlimen pembangkang? Dan yang ketiga, bila RUU ini akan dibentangkan? Sekian. Terima kasih Tuan Speaker. Inilah orang kata bila bagi betin nak poha Saya ingatkan satu je soalan, tapi tak apa, bulan puasa. Nak jawab pun kita tak boleh marah, tapi kita jawab cara baik. 3 jawapan soalan ni, tiga saya pusing. Pertama, last kali saya dah beritahu bila. Masa dia dah dekat ni. Tapi harapan saya kalau boleh dibuat serentak supaya undi 148 ke atas tu kita dapat. Keduanya, dalam soalan ditanya tentang otonomi kebebasan, yang kita perlu ingat bahawa dengan adanya pindaan ini, kita nak memberi kuasa balik kepada parlimen di mana adanya majlis. Jadi isu peruntukan, isu perbincangan, isu hala tuju, isu kebebasan, semua mesti dibincang antara speaker upper house dan lower house. Tuan Yang Speaker, maknanya inilah hubungan antara peranan kebebasan yang dimainkan oleh Yang di-Ketua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi ahli-ahli parlimen kita yang ada dalam
Dewan ini, kita terikat dengan parti kita, dengan ketua whip kita. Jadi dengan select committee yang ada, jawatankuasa House Committee yang ada, itulah perbincangan yang kita perlu wujudkan. Dengan adanya pindaan ini, sekurang-kurangnya kita dapat mulakan satu perbincangan secara terbuka, peranan yang lebih tepat dan lebih besar kepada ahli parlimen menjalankan tugas. Kerana kami di sini, tak kisah kerajaan ataupun pembangkang, kami di sini kerana kami diletak oleh rakyat. Kewangan yang kita buatkan undang-undang untuk pindaan undang-undang lulusan untuk kewangan tiap-tiap tahun di segi belanjawan adalah duit rakyat. Itu sebabnya kami sebagai ahli parlimen, kerajaan ataupun pembangkang bertanggungjawab pada rakyat. Perbelanjaan yang diberi juga adalah kita mesti bertanggungjawab pada rakyat. Itu sebab harapan daripada pihak kerajaan, permulaan perhubungan ini ialah mewujudkan pindaan kepada perlembagaan. Dan pindaan inilah akan memulakan pelbagai lagi satu bentuk perhubungan yang baru antara parlimen dan juga pihak eksekutif. Inilah yang diharap oleh kerajaan kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri yang ke-10. Dan saya harap semua ahli parlimen akan memainkan peranan yang sangat-sangat positif dan berfikiran terbuka. Sebab dalam semua aspek ialah perbincangan antara ketua-ketua parti dan juga perbincangan daripada pihak whip di dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Itu harapan daripada pihak kerajaan. Terima kasih, Tuan Speaker.